أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه لمن اهتدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jelas ke? Ini baru rasa jelas sikit. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumaat, dan banyak peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat ini, dan di antara yang besar iaitulah peristiwa berlakunya hari kiamat. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ibadat dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Dan Nabi SAW berpesan ataupun Nabi wasiat kepada kita untuk kita baca satu surah pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, iaitulah suratul Kahfi. Nabi mengatakan man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang baca suratul Kahfi pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, Allah Ta'ala akan berikan dia cahaya. Cahaya pada penglihatan dia, cahaya pada perkataan dia, cahaya pada hari kiamat, dan cahayalah dalam kehidupan kita ini, yang mana di antara dua Jumaat. Jadi hari Jumaat ni hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam sambung lagi pada hadis kitab Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, iaitulah pada bab asyurbi binafasaini aw thalathatin. Bab minum dengan dua atau tiga tarikan nafas. An Thumamah bin Abdullah qala kana Anas yatanaffasu fil ina'i marrataini aw thalatha. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. Dari Thumamah bin Abdullah, ia menuturkan adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu
biasa menarik 2 atau 3 kali nafas ketika minum dengan berjana. Dia meyakini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa menarik sampai 3 kali tarikan nafas ketika minum. Dalam hadis ini menganjurkan kepada kita cara minum dalam gelas ataupun dalam berjana. Zaman Nabi pakai berjana lah. Berjana Nabi ni sangat-sangat kita panggil sederhana. Bukan Nabi minum daripada mah perak berjana Nabi, tidak. Nabi minum daripada kulit, kadang daripada besi. Siap ada tampung-tampung lagi berjana Nabi ni. Maka sahabat ni siap tapung lagi berjana Nabi yang kita panggil apa, yang sudah sangat-sangat sederhana ni. Jadi yang mana Anas menceritakan Nabi SAW, Nabi minum air dengan 3 kali nafas. Maksudnya tuan-tuan, bila kita minum air ni, jangan minum sekali tegak lah. Minum sekali tegak ni mana tidak mengikut sunnah Nabi lah. Yang ikut sunnah Nabi ni kita minum sampai 3 kali. Kita ambil air tu, kita minum 1 gelas tu. Kita minum bismillah, kita minum sekali. Nafas yang pertama. Kemudian kita minum kali yang kedua. Kan? Kemudian kita minum kali yang ketiga. Itu baru comel. Dan Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi dia ajar satu cara yang baik. Setiap kali minum air ni tuan-tuan, kita baca bismillah. Bila habis minum, baca alhamdulillah. Kali yang kedua pun sama, baca bismillah, kemudian baca alhamdulillah. Kali yang ketiga pun sama, bismillah, dan bacalah alhamdulillah. Jadi cara yang penting 3 kali kita minum air. Bukanlah dengan sekali nafas, tidak, tapi dengan 3 kali tarikan nafas. Baik. Kemudian bab syurbi fi aniyati zahabi, bab minum dengan bejana dari emas. Ibn Abi Layla qala kana Huzaifatu bil madain alhamdulillah fastashqa fa'atahu dihqanun biqadahin fiddatin faramahu bihi faqala inni lam armihi illa anni nahaytuhu falam yantahi wa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil hariri wad-dibaji wasyurbi fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa qala hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Daripada Ibnu Abi Layla, ia menceritakan adalah Huzaifah radhiyallahu anhu ketika tiba di Madain, dia minta air minum. Lalu datanglah kepadanya seorang dengan membawa gelas yang terbuat dari perak. Maka Huzaifah segera membuangnya. Lalu berkata, sesungguhnya aku tidak mahu membuangnya, kecuali kerana aku telah melarang minum dengannya. Namun ia tidak mahu memperhatikan larangan aku, sebab sesungguhnya Nabi SAW telah melarang kita dari memakai sutera tebal dan sutera halus, serta minum dengan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Dan beliau bersabda, bejana-bejana tersebut milik orang-orang kafir di dunia dan menjadi milik kalian di akhirat kelak. Jadi kita lihat bagaimana dalam hadis ini sahabat Nabi SAW yang namanya Huzaifah, bila sampai di Madain, dia minta air minum. Datanglah orang beri minum kepada dia ni dengan membawa 1 gelas yang dia buat dari perak. Maka Huzaifah ni tak minum daripada bekas yang dibawa oleh orang ni, yang air yang diisi daripada bekas perak ni. Kenapa? Kerana Huzaifah telah mengingati sabda Nabi SAW yang Nabi larang
Di antaranya Nabi melarang memakai sutera. Orang laki-laki haram memakai sutera, sama ada tebal ataupun halus. Tak dibenarkan pakai sutera, dan juga minum daripada bejana yang dibuat daripada emas ataupun perak. Jadi Huzaifah ni dia tak minum bekas yang dia buat daripada perak tadi tu, bejana tu, tak minum air tu kerana larangan Nabi SAW. Dan yang mana Nabi mengatakan bejana-bejana ni milik orang kafir, emas perak ni milik orang kafir di atas dunia, tetapi dia akan menjadi milik orang Islam, orang beriman, bila mana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini janganlah mencari bekas-bekas yang dibuat daripada perak ataupun emas ni, ataupun perhiasan-perhiasan yang kita panggil untuk kita makan ni daripada perak ataupun daripada emas. Kita lihat bagaimana Nabi melarang kita daripada meniru orang-orang yang kafir. Orang kafir, tuan-tuan, memang dia pakai emas, pakai perak nak tunjuk kemewahan dia. Nabi sendiri pakai bejana yang dibuat daripada kayu, daripada besi sebagainya. Jadi atas dunia ni lah ke dia lah orang kafir. Kalau dia kafir, di atas dunia ni Allah beri kepada dia. Tapi kita orang Islam jangan tiru orang kafir. Ni tidak benda yang orang kafir buat tak tiru belaka. Daripada cara dia, bekas dia minum, bekas dia makan, kemudian dari sudut pemakaian orang kafir. Yang lebih berat pada hari ni, pemikiran orang kafir, pemikiran orang barat ni kita tiru. Betullah Nabi SAW sangat berjaga-jaga supaya kita ni jangan tiru daripada orang kafir, daripada orang barat, daripada sekecil-kecil benda sampailah ke sebesar-besar benda. Jangan kita ikut orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala ini. Cumanya tuan-tuan, kalaulah sekadar kita panggil apa, emas tadi ataupun perak tadi tu dia lebih banyak daripada yang kita panggil, daripada yang keseluruhan bekas itu, maka tak dibenarkan. Tapi kalau dia sikit saja, mungkin benda tu sikit dan tidak boleh dipisahkan, tidak mengapa. Sikit tak apa. Ataupun untuk menampunglah, tampal. Nak tampal bekas tadi tu dengan perak. Boleh dengan perak, tapi dengan emas tak boleh. Ini adalah dalam perbahasan fiqh ada menyebutkan. Baik. Kemudian bab niyatil fiddah, bab bejana yang terbuat dari perak murni. Maknanya semata-mata perak. Ani bin Abi Layla qala kharajna ma Huzaifah wa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa la talbasu al-harira wad dibaja fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Hadis yang lebih kurang sama seperti mana yang tadi, yang mana Huzaifah radhiyallahu anhu tidak minum dengan menggunakan bejana yang dibuat daripada emas ataupun perak, yang mana semata-mata perak lah. Kalau tampung sikit sangat, atau dibenarkan. Dan jangan pula mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera tebal ataupun sutera halus, kerana sesungguhnya semua itu untuk orang-orang kafir ketika di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak. Jadi Imam Bukhari dia letak lagi satu hadis yang mana menguatkan lagi hadis yang sebelum daripada ini. Kemudian Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi ina'il fidda innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi, ummahatul mukminin, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak hanyalah memasukkan api neraka Jahannam ke dalam perutnya. Ini satu inzar ataupun satu peringatan yang sangat keras.
peringatan bagi mereka-mereka yang minum menggunakan bejana dari perak ataupun mah ni, yang mana mereka-mereka ini memasukkan api neraka jahanam dalam perut dia. Jadi larangan ni larangan yang sangat pentinglah kepada kehidupan orang Islam. Jangan minum menggunakan bejana yang dibuat dari perak ataupun mah ni. Kenapa? Boleh memasukkan api neraka jahanam dalam perut dia. Kemudian Adil Bara' bin Azib qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in, amarna bi 'iyadatil marid wa ittiba'il janazati wa tashmitil 'atisi wa ijabatil da'i wa ifsha'is salami wa nasril mazlumi wa ibraril muqsimi wa nahana an khawatim al-dhahab wa an syurbi fil fiddati أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقصي وعن لبس الحرير والديباج والاستبراق. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia menceritakan Bara' ada dua, satu Bara' ibn Azib, satu Bara' ibn Malik. Dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Nabi perintah buat 7 benda dan larang 7 benda. Yang pertama apa dia? Nabi perintahkan supaya apa? Jenguk orang sakit. Nabi perintahkan kita ni, umat Islam, umat Nabi ni, yang mana pergilah jenguk orang yang sakit. Iyadatul marid ni disunatkan. Kita pergi menziarahi orang yang sakit di hospital, di rumah sebagainya. Pergilah ziarah, tuan-tuan. Kerana hadis yang sangat banyak yang mana malaikat sentiasa mendoakan mereka yang berziarah orang yang sakit ni. Sehingga kalau kita lihat, Nabi sampai tanya kepada para sahabat Nabi, hari ni siapa dia pergi ziarah orang sakit? Nabi tanya spontan. Kebetulan ketika itu tak ada seorang angkat tangan, tak ada seorang yang pergi ziarah. Kalau tahu Nabi tanya siapa dia pergi ziarah, dia sahabat pergi dah. Tapi Nabi tanya spontan. Nabi nak tengok siapa dia ziarah orang sakit hari ni. Ramai-ramai itu yang angkat tangan, yang bagi tahu saya pergi, itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar ni memang dia banyak buat benda-benda kebaikan, sentiasa mendahului dalam bab buat benda kebaikan. Kemudian yang kedua, Nabi kata menghantar jenazah. Nabi suruh kita ni menghantar jenazah. Bahkan 5 perkara yang perlu kita segerakan. Nabi kata yang pertama, segerakan memulihkan tetamu, ikramud duyuf. Ini penting, tuan-tuan. Mulihkan tetamu ni Nabi suruh segera. Maknanya kita tetamu mari ni, hidanglah minum air ke makan ke, janganlah kita tidak memulihkan tetamu. Kena muliakan tamu kita. Yang kedua, segera apa? Segera, Nabi kata segera mengebumikan jenazah. Bila orang mati ni, Nabi kata segerakan kebumikan dia, jangan buat lama-lama. Kalau jenazah tu orang baik, dia tak sabar-sabar bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, cepat sikit, cepat sikit. Dia khabar kepada orang lain lah, tapi orang tak dengar orang hidup ni. Dan suruh cepat atau dia. Kenapa? Kerana dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan kalau buat lambat-lambat, kita akan mendapat satu keburukan atau satu benda yang tidak baik. Adalah Nabi sebut dalam satu hadis itu. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan kena bersegera mengahwinkan perkahwinan ataupun anak-anak kita yang nak kahwin, kena segerakan. Bagi orang yang baik, yang kita lihat Islam ada, agama pun ada, bagus kan. Gaji ni, saya tengoklah gaji tu, rezeki Allah Ta'ala beri. Segerakan, kahwinkan dia, insya-Allah ada keberkatan. Yang keempat, Nabi suruh kita bersegera untuk yang keempat tak ingat. Yang kelima, segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi ada 5 perkara yang Nabi suruh bersegera. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi suruh kita ni menghantar jenazah. Jadi dalam masa yang sama, kita lepas kita sembahyang jenazah tu, kalau boleh pergi hantar jenazah sekali. Sebab pahala orang hantar jenazah ni tuan-tuan sebesar Bukit Uhud.
sebesar Bukit Uhud. Nabi kata orang yang solat jenazah dan orang yang hantar jenazah ni falahu qiratan, dapat 2 qirat. Satu qirat ni sebesar Bukit Uhud pahala dia. Yang ketiga, mendoakan orang yang bersin. Ini pun jarang-jarang kita tengok orang-orang yang, yelah, Nabi besar sokmo dah ke kita ni, doakan orang bersin. Ini dah antara sunnah Nabi, tuan-tuan. Tengok orang bersin, orang yang bersin tu jawablah alhamdulillah. Orang yang dengar orang bersin ni, doalah kepada orang bersin ni. Doa apa? Yarhamkallah ataupun yarhamkillah. Kemudian orang yang bersin jawab pula yahdikumullah wa yuslihu balakum. Doa pula. Ni orang bersin buat relax, tak ada benda kita ni, tak rasa macam ke biasalah, bersin, sekadar bersin. Sedangkan dapat sunnah Nabi, melakukan sunnah yang Nabi sebut. Kalau Nabi suruh buat benda ni, walaupun benda sunat, tapi Nabi suruh doakan orang yang bersin. Orang yang pertama bersin Nabi Adam AS, tuan-tuan. Dan lepas Nabi Adam bersin ni, dia terus mengucapkan alhamdulillah. Setelah mana Allah Ta'ala berikan roh kepada tubuh dia ni, jasad dia ni, maka benda pertama yang dibuat, dia bersin. Baik. Yang keempat, ialah memenuhi undangan yang sesuai dengan ketentuan syarak. Jadi memenuhi undangan ni antara benda yang diperintahkan oleh Nabi juga. Orang-orang jemput kita sebagainya, ada majlis kenduri ke, kita pergilah, tuan-tuan. Sekiranya kita tidak ada keuzuran, kita kena pergilah. Yang kelima, menyebarkan salam. Menyebarkan salam ini pun penting. Yang mana antara tanda-tanda akhir zaman ni, Nabi kata orang beri salam hanya pada orang dikenal saja. Orang tak kenal tak beri salam. Jadi inilah kita lihat hari ni, kurangnya orang beri salam. Menyebarkan salam ni kurang. Sebab tu kita kena banyakkan beri salam. Salam kepada orang yang kita kenal ataupun kita orang tak kenal, kita menyebarkan salam ini. Yang keenam, menolong orang yang teraniaya, orang dizalimi. Kena tolong orang yang dizalimi. Tengok orang ni kena buli, tolong dia. Tengok orang ni kena zalim, kena tolong dia, dan sebagainya. Orang yang teraniaya ni kita kena bantu dia. Lebih-lebih lagi yang berlaku di Palestin hari ni, orang dizalimi, kita kena bantu orang Palestin, bantu orang Gaza ni, dan Syria dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, bersikap tegas kepada orang yang suka bersumpah. Kena bersikap tegas kepada orang yang suka bersumpah. Kenapa? Kadang-kadang dia buat main lah, buat main dengan sumpah. Jadi kita kena tegas dengan orang macam ni. Dan kemudian Nabi melarang kita yang pertama dari memakai cincin-cincin yang terbuat dari emas. Nabi larang pakai cincin-cincin yang dibuat daripada emas. Jangan pakai. Yang kedua, dari minum menggunakan bejana yang dibuat daripada perak pun sama. Hadis tadi telah kita ceritakan, tak boleh minum daripada bejana perak. Yang ketiga, dari memakai busana yang terbuat dari kulit binatang buas. Yang mana memakai busana ataupun memakai apa kita panggil, yang tidak disamuk je lah, yang tidak dibab, disamuk ni, yang mana tak boleh kita pakai kulit daripada binatang buah. Kemudian yang keempat, dari mengenakan sutera kasar ataupun sutera halus. Jadi pakai sutera ni tak boleh, sutera kasar ke ataupun sutera yang halus ke, ataupun yang kenap, sutera yang tebal dan sutera yang nipis. Yang ketujuh. Jadi 7 larangan Nabi SAW yang Nabi pesankan kepada kita. Baik. Kemudian bab syurbi fil aqdahi, bab minum dengan gelas. An Ummil Fadli annahum syakku fi sawmin Nabi sallallahu alaihi wasallam yawm Arafah fab'athat ilaihi biqadahin min labanin fasharibahu. Dari Ummu Fadl, bahawa para sahabat merasa ragu-ragu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Arafah. Nak tahu Nabi ni puasa ke tak hari Arafah. Lalu diutuskanlah seseorang untuk menemui Nabi dengan membawa segelas susu. Ternyata beliau berkenan meminumnya. Jadi hari Arafah ni hari yang sunat puasa lah, hari sunat dan afdal kita puasa. Jadi ada kadang-kadang mungkin Nabi tak puasa. Nak beritahu ni bukan benda yang wajib, benda yang sunat. Tapi